Ustaz Syed sudah bersedia? Adakah Ustaz Syed sudah bersedia? Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. Okey, baik Ustaz. Minta maaf, ada masalah teknikal sikit. Masih masalah teknikal lagi, okey. Dah sekarang ni okey, sekarang okey. Tadi ni masalah. Dah okey dah? Alhamdulillah. Boleh ya? Okey, mungkin Ustaz nak share screen ke atau macam mana? Itulah, hari tu saya difahamkan pihak penganjur yang akan sharekan skrin, tapi tak apa, saya share lah. Boleh, saya share skrin boleh? Nak Ustaz share skrin boleh? Tak apa, saya share senang untuk saya kontrol. Bagus, betul Ustaz. Nak share skrin je bagus. Sekejap Awak tepi Ustaz Ustaz. Oh, tu dah. Ambil baru sikit. Sekejap ya, Haji. Stop share. Okey, boleh nampak ke? Yes, boleh nampak Ustaz. Yes, boleh. Okey. Baik, saya mula terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Zainal atas pemudahcara pada malam ini. Terima kasih kepada Mata kerana menganjurkan pertemuan pada malam ini. Seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita akan memulakan. Saya menggalakkan adanya perbincangan ya. Memang dia orang boleh tanya soalan ke Haji? Boleh tanya kan? Boleh, boleh tanya dekat Q&A nanti kan. Saya menjangkakan soalan-soalan. Saya mohon maaf kerana terlewat sikit pada malam ni sebab ada masalah kemasukan ke sistem. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat resolve dan insya-Allah kita sama-sama pada malam ni. Untuk ni saya tanya nak cakap tajuk apa. Kalau semata-mata zakat saham as per se, dia punya cara kira dua je. Haji Zainal pun tahulah sebab sebelum saya nak war-warkan cara kira ni, saya dah tunjuk dekat Haji Zainal, saya tunjuk kat Haji Asri, saya tunjuk dekat 2-3 orang trader, saya tunjuk kat diorang dan diorang boleh faham dan diorang setujulah dengan cara kira tu. Kalau nak cerita cara kira tu sahaja, memang kita punya ni dalam 15 minit pun dah cukup dah. Tak payah nak sampai sejam lebih kan. Tapi saya memakai atau menggunakan slide yang saya bentang di Pulau Pinang baru-baru ini berkaitan dengan zakat saham. So beforehand kita tengok dululah sejarah saham. Ramai orang yang mungkin yalah, saya yakin dalam ni semua remiser, semuanya otak-otak saham, semuanya orang-orang yang memang terlibat secara langsung dengan saham dan sebagainya, sudah tentu sejarah ni memang dah tahu, tapi malam ni kita kita buat sedikit ni je lah, kita kata ulang kaji sikit. Jadi bermula pada tahun 1400, Antwerpen ataupun Belgium moden menjadi pusat perdagangan internasional, bermula perdagangan obligasi dan bond. Kemudian bursa pertama diciptakan di Amsterdam, syarikat Hindia Timur Belanda VOC pada tahun 1611. Pada tahun 17,000 perjanjian pohon Bretton Woods. Ni semua ni memang kita tak ada tuan-tuan ya. Duduk kat pohon ke, perjanjian bawah pokok ke, whatever ke, buat saham, buat bond, whatever. Dan semua ni memang kita tak ada. Ini dalam sejarah dunia. Dan akhirnya pembentukan New York Stock Exchange pada tahun tersebut. Kemudian Philadelphia Stock Exchange, Dow Jones mula pada tahun 1896. Kita leap terus kan pada tahun 1896. Kemudian the Post Publishing
90 saham disenaraikan pada tahun 1926. Pasaran saham Amerika Syarikat jatuh setelah Roaring Twenties. Ini semua memang saya rasa Haji Zainal hafal semua ni. Standard & Poor's didirikan pada tahun 1941. Bursa Saham Masyarakat, National Association of Securities Dealers, Automated Quotations, Nasdaq. Rupanya itu dia punya ni. Ingatkan ada kaitan dengan kereta, bawa lumba kereta laju tu ke apa ke kan. Rupanya National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nasdaq pada tahun 1971, dan berlakunya peristiwa Black Monday pada 1987, dan pasaran saham jatuh setelah berlaku fenomena bubble dan pasaran tanah tahun 2018, subprime crisis, dan begitulah selanjutnya sehinggalah beberapa tahun kebelakangan ini berlakunya perkembangan dalam saham, tetapi taklah signifikan ya macam tahun-tahun yang sebelumnya. Cerita-cerita besar yang berlaku, cuma berlaku pandemik, tapi walaupun berlaku pandemik, kelihatan saham-saham yang berkaitan dengan healthcare, saham yang berkaitan dengan consumerism dan sebagainya melonjak naik. Begitu juga saham-saham yang berkaitan dengan saham-saham yang berkaitan dengan teknologi pun ada nampak kenaikan dalam negara kita lah, benda yang kita boleh cakap, dan juga di seluruh dan sekitar dunia ni saham lah. Okey, macam tu guru saham pula aku. Tak nak ajar yang tu. Yang pentingnya kita faham bahawasanya sejarah ini perlu dilihat sebab history repeats itself. Jadi bila kita tahu history, maka dengan kita with knowing the history, we will act better. Kita kena ni. Sekejap ya. Saya perlu ni. Sekejap. Okey, maafkan tuan-tuan, saya perlu angkat tu sebab kalau tak angkat tu masuk neraka sebab mak mentua yang angkat ni, yang telefon. Okey, baik. Apa dia saham? Saham ini adalah sesuatu yang berbentuk dokumen, sijil atau skrip yang boleh mengisbatkan hak-hak pemiliknya ketika berlaku tuntutan. Kenapa kita nak kena faham all these things? Kerana ia berkaitan dengan hukum tu nanti. Okey, sebab bila kita faham the subject matter perkara yang kita bincangkan, baru kita boleh faham kenapa saham ni sebenarnya kena zakat, ataupun kenapa saham ni perlu dizakatkan, ataupun kenapa saham ni boleh kita melibatkan diri dalam pelaburan ataupun perdagangan saham. Okey, yang seterusnya dia mempunyai nilai yang sama dan tidak berbeza-beza bagi setiap unit, bertujuan memudahkan pengiraan dan pembahagian keuntungan. So each and every unit saham tu will be, orang kata apa, divided respectively. Sama, dia tak ada beza. Tak ada unit A 0.1 contohnya, ataupun satu unit, katakanlah kita beli 10 unit. 10 unit, satu unit pertama harga lain, unit kedua harga lain, tak ada. Semua harga tu sama. Dia spread evenly ya. Okey, yang seterusnya boleh bertukar milik menerusi transaksi jual beli dan mewakili hak pemilik saham. Sama ada hak berbentuk material seperti aset nyata syarikat dan hak memperolehi keuntungan, atau hak maknawi seperti hak pengundian dan hak mendapat keutamaan ketika modal zakat dan berada zakat pada modal syarikat ditambah. Okey, so kriteria ini menunjukkan bahawasanya saham adalah satu kertas yang boleh diperdagangkan, dijual beli mengikut pandangan ataupun yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dia adalah kertas yang bernilai, yang ada harga, yang boleh dijual beli dan diperdagangkan dan boleh dimiliki serta boleh dipindah milik dan seumpamanya. Maka ini menepati ciri-ciri ataupun kriteria harta, yang mana harta tersebut boleh dianggap sebagai harta yang mempunyai nilai, dan apabila setiap harta yang mempunyai nilai, benda yang boleh dikembangkan, benda yang boleh berkembang dengan aktiviti pengembangan, sama ada dengan pelaburan ataupun dengan perniagaan dan seumpamanya, maka semua ini adalah perkara-perkara yang boleh kita takrifkan sebagai harta kenaan zakat. Okey? Alright. Next. Apakah pentakrifan fiqh? Fiqh ni consider saham ni sebagai apa?
Okey, nombor satu, saham ni sebagai aset niaga. Macam kita sebut tadi, kertas yang diniagakan. So, dia barang niaga ya. Ataupun barang perniagaan yang dikenali dalam istilah fiqh sebagai urut tijarah ataupun sales item lah. Benda yang dijual beli. Yang kedua, saham adalah mewakili bahagian pemegang-pemegang saham terhadap aset-aset syarikat secara undivided ataupun musyah. Maknanya, when we buy any kind of stocks, kita bersama dengan orang lain yang membeli saham itu mewakili bahagian-bahagian kita masing-masing yang secara umumnya dalam satu saham tu tidaklah divided secara dia mewakili setiap seorang punya pemilikan. Tetapi apabila disebut sebagai pemegang saham, kita tak kata pemegang saham A, B, C kecuali pemegang saham yang besar-besar lah. Alright? Okey, kategori saham kita ada saham biasa, ordinary shares dan juga saham keutamaan. Shares. Ini pun saya tak perlu nak terangkan lah kepada tuan-tuan. Dan harga nilai saham kita ada 3 harga. Ini menurut kajian akademik lah. Kita ada nominal, nilai nominal, kita ada nilai sebenar dan kita ada nilai pasaran. Okey, baik, ini ada 3. Baik, apakah dia baik, status saham ditentukan macam mana kita nak kira saham ni dari sudut zakat dia. Status zakat saham dia ada lebih kurang 5 perkara yang penting. Yang pertama, status zakat saham ditentukan dengan tengok kepada jenis aktiviti syarikat yang menerbitkan saham, sama ada syarikat berasaskan perkhidmatan ataupun perniagaan. Ini pandangan-pandangan ya. Kita kumpul dulu pandangan-pandangan, tapi pandangan mana yang kita pilih nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, zakat saham dikategorikan sebagai aset niaga ataupun urut tijarah. Yang ketiga, status kewajipan zakat saham bergantung kepada pengetahuan pemegang saham terhadap maklumat berkaitan aset syarikat yang dikenakan zakat. Maksudnya dekat sini, yang nombor 1, nombor 2, nombor 1 dengan nombor 3 ni sebenarnya, dia kalau kita pakai kaedah hukum zakat dia akan ada perbezaan. Contohnya, kalau status zakat saham ditentukan tengok kepada jenis aktiviti yang servis dengan aktiviti trading, dua-dua ni ada cara kira yang sangat berbeza. Ada cara kira yang memang dua-duanya dibezakan antara satu sama lain berdasarkan kepada aktiviti perniagaan. Yang nombor 2 tadi, yang mana kita kata saham itu adalah aset niaga. So aset niaga, kalau ikut zakat saham, dia mudah aja, direct 2.5% daripada apa yang kita niagakan ataupun perkara yang kita kira dalam perniagaan kita. Yang ketiga pula, status kewajipan saham bergantung kepada pengetahuan. Maksudnya setiap pemegang saham dia kena tahu detail berkaitan dengan aset-aset syarikat. Maksudnya dia memang kena boleh baca akaun untuk menentukan aset syarikat yang kena zakat. Ini memang lagi susah lah. Okay. Yang keempat, pemegang saham perlu bayar zakat berdasarkan keuntungan atau dividen yang diperolehi, tapi kadar dia 10%. Ini ekstrim sikit lah, besar sikit. Okay. Tapi kena bayar kat mana? Bayar dekat dividen sahaja. Maknanya pokok tak kena? Pokok tak kena. Ini pandangan keempat. Pandangan kelima, zakat saham wajib dibayar dan kadarnya adalah 2.5% daripada nilai terendah semua saham yang dimiliki oleh seseorang individu sepanjang tahun. Kita ada 5 kategori ataupun 5 kaedah kiraan yang secara akademiknya dihimpunkan ataupun berdasarkan pandangan-pandangan ulama-ulama kontemporari terhadap saham. Sebab saham ni tak ada pada zaman pensyariatan dan juga zaman-zaman terdahulu. Cuma yang ada, kita bincangkan mengenai zakat perniagaan dan juga zakat-zakat yang berkaitan dengan harta-harta tertentu, servis, perkhidmatan dan seumpamanya. Yang tu ada. Tapi saham as per se, dulu-dulu orang tak bincang, orang bincang sekarang. Jadi bila sekarang ni dia memerlukan kepada pendekatan hukum yang baru dan juga pendekatan hukum yang bersifat semasa. Okey guys, okay, kita teruskan. Fatwa-fatwa. Ni fatwa-fatwa lah yang berkaitan dengan zakat saham. Saya sebut ada 3. Kalau Dr. Yusof Al-Qaradawi,
dia dihimpunkan kepada 3. Yang pertama, pandangan yang kiaskan dengan hasil pertanian. So zakat saham ni dia nak kira macam mana? Nak kira berapa persen dia? Kita kira berdasarkan zakat pertanian. So yang kena dia either 5% ataupun 10% setelah ditolak kos berkaitan. Ini pandangan yang satulah. Satu lagi pandangan yang menganggap zakat ni macam aset perniagaan. So kadarnya 2.5%. Ada yang kata zakat saham ni zakat mustaqalat, iaitu dia punya modal dia tak kena zakat, tapi keuntungan sahaja yang kena zakat ataupun dividen sahaja yang kena zakat, dan kadarnya juga bersandarkan kepada 2.5%. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang pandangan pertama tu tadi, pandangan yang menganggap zakat ni saham ni sebagai aset perniagaan, dan kaedah taksiran kita berdasarkan dia kepada 2.5%. Okey. So kita ada banyak justifikasi. Saya sebut ni lah, kalau kita tengok daripada antarabangsa dengan negara kita punya fatwa, dia akan ada perbezaan. Kalau dekat Kuwait, dia kata zakat saham ni dinisbahkan kepada zakat perniagaan, mustaqalat atau zakat pertanian. 3, dia boleh bagi kepada 3 sebab berdasarkan kepada underlying saham tersebut. Yang kedua, zakat perniagaan dan harta mustaqalat sama, perlis pun sama. Di wilayah kita kata dia adalah perniagaan, di Jabatan Mufti Negeri Selangor kita kata dia adalah perniagaan. So ini perbezaan-perbezaan fatwa lah. Okey. Jadi saya tak naklah membincangkan setiap satu sebab nanti kita akan pening tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat saham ni. Bila kita bincang sesuatu, nanti bincang yang ni terlupa yang sana, bincang sana terlupa yang sini. So saya nak pergi kepada yang kita buat di wilayah persekutuan. Tengok dulu. Ini banyak ni, banyak dia punya cerita dia banyak. Okay, A, zakat wajib dikenakan terhadap pemilik saham individu dikategorikan sebagai zakat saham. Okey, faham dah ya? Itu yang pertama. Maknanya setiap pemilik saham kena bayar zakat saham dia masing-masing. Okey. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2.5% daripada nilai pasaran saham-saham semasa yang berada dalam pemilikannya. Maknanya dia kena tengok bila mana dia sampai kewajipan zakat, dia tengok saham yang ada di tangan dia. Sama ada dia tu bersifat trader ataupun bersifat investor, dia kena tengok saham yang ada pada tangan dia dulu, berapa yang dia ada, tetapi berapa yang telah dia jual beli itu kita hanya reflect kepada baki dalam trust account dia. Nanti kita akan terangkan berdasarkan kaedah kiraan. Okey, yang ketiga, saham yang dibeli untuk tujuan diurus niagakan ataupun saham yang berjangka pendek, short term, hendaklah dizakatkan dengan kadar 2.5% daripada nilai pasaran semasa yang berada dalam pemilikannya. Sama aja maksud dia sebenarnya, cuma dia nak jelaskan yang short term, yang long term. Okey, saham yang dibeli untuk mendapat pulangan tahunan atau pemilikan jangka masa panjang hendaklah dizakatkan dengan kadar 2.5% daripada nisbah aset yang perlu dizakatkan daripada harga saham semasa. Bila bercakap soal investor, yang D ni dia spesifik kepada investor. Dia agak complicated. Maksudnya, pembayar itu sendiri perlu berikhtiar untuk menentukan nisbah harta aset syarikat yang dikenakan zakat jika dia tak mempunyai maklumat. Ni macam berat sikit. Kalau investor ni, kalau ikut fatwa asal pada tahun 2015, dia agak sukar. Sebab apa? Sebab dia kena tahu kedudukan keuangan sesebuah syarikat, dan dia perlu tengok nisbah aset yang perlu dizakatkan dalam syarikat tersebut. Maknanya kalau dia ada pegang saham teknologi satu, lepas tu satu lagi saham healthcare satu lagi dia pegang saham yang berkaitan dengan consumerism, satu lagi dia pegang saham yang berkaitan dengan construction dan sebagainya, maka setiap satu tu dia kena tengok aset-aset yang ada dalam that particular syarikat yang kena zakat. Kemudian dia jumlahkan peratusannya dan dia kira 2.5% with regards kepada peratusan tersebut. Macam penat kan? Tapi bila kita masuk dalam dunia saham, kita cuba memahami karakteristik
pemain-pemain ataupun pelabur-pelabur di dalam dunia saham, maka kita come up dengan satu benda yang lebih praktikal sebenarnya, dan itulah wajah sebenar yang berlaku dan perkara yang berlaku dalam dunia pelabur dan juga pedagang saham. Okey, tak apa, yang D tu kita KIV dulu. E, pemilikan saham-saham tak patuh syariah adalah tidak diharuskan. So kita clearkan, orang Islam tak boleh beli saham patuh syariah. Tapi bila dia ada, contohnya bila kita beli satu saham, tiba-tiba dia delisted, ada kaedah-kaedah yang boleh kita perhalusi. Contohnya, kalau dia listed dalam keadaan kita sedang rugi, maka di situ dibolehkan untuk kita tunggu sampai harga cost dan kita jual at cost. Okay, kita tak boleh ambil harga keuntungan lah daripada saham tu sebab dia dah delisted daripada syariah. Katakanlah kita dah untung, lepas tu saham tu delisted, maka kita kena jual dan keuntungan tu kita tak boleh ambil. Dia macam tu pula. Okay, so kita kena fahamlah bahawasanya saham-saham ni kena tengok pergerakan dia. Tapi ada satu lagi pandangan yang mengatakan, tengok dia delisted sebab apa, dan ada kemungkinan tak untuk dia listed balik dalam syariah. Kalau ada kemungkinan, ada pandangan kita boleh tunggu, tetapi pada waktu kalau masih lagi delisted tu dia jual, maka keuntungan dia tak boleh ambil. Tapi kalau dia tunggu sampai listing balik, masuk balik dalam syariah, maka dia kembali semula menjadi saham yang patuh syariah dan dia boleh enjoy lah keuntungan tersebut. Okey, ini pandangan-pandangan yang berkaitan dengan saham-saham yang tak patuh syariah. Sama ada dibeli pada asalnya, waktu beli asal tu patuh syariah, tiba-tiba dia delisted. Itu kaedah untuk kita melihat kewajipan dan juga keharusan kita mengambil keuntungan itulah. Okey. Dan kalau kita jual waktu delisted, keuntungan tu nak buat apa? Semua duit tu kena bagilah dekat Baitul Mal ataupun saluran-saluran kebajikan, ataupun bagi direct kat orang miskin. Tak boleh kita guna. So modal asas kalau masih lagi ada, of course lah ada kan, kalau untung kan, hendaklah dizakatkan dengan sebagaimana kaedah zakat wang simpanan 2.5%. Maknanya katalah kita beli dengan modal asas 100,000, kita untung 120,000, dapat untung 20,000, 20,000 tu kita tak boleh guna, 100,000 tu kita kena zakat lah. Okay, itu kaedah kalau kita terbeli ataupun masih lagi terpegang saham-saham tak patuh syariah. Yang seterusnya, pemilikan saham yang bercampur antara patuh syariah dan tak patuh syariah, hendaklah dibersihkan keuntungannya mengikut nisbah. Yang ini macam yang baru ni lah, orang dapat keuntungan KWSP yang masih lagi simpan KWSP dalam simpanan konvensional. So lebih kurang dalam 71% kot dia tak boleh guna duit tu, kan rugi. Kan orang kata keuntungan Islamik dapat 4.75 je kan, keuntungan konvensional dapat 5 point something, tapi rupa-rupanya 71% tak boleh pakai, kan rugi. Bertukarlah kepada simpanan KWSP syariah. Sekat lagi kempen tu. Okey guys, sambung. Keuntungan perbezaan harga beli dan harga jual diperoleh hendaklah ditolak kadar nisbah tak patuh syariah yang dilupuskan. Modal asas dan baki keuntungan dizakatkan sama macam tadi. Modal asas dizakatkan 2.5%. Ini fatwa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, ini kita orang punya ijtihad. Ini PPZ punya ijtihad lah. Maksudnya kita come up dengan satu kaedah kiraan yang adil kepada semua keadaan. Okey, kita tengok dari sudut pelabur. Pelabur, dia punya kaedah kira dia adalah jumlah harga saham harga semasa, ataupun harga semasa saham lah. Berapa banyak dia ada, katakanlah dia ada 100,000. Maknanya nilai dia tu dah ditukarkan kepada RM ya, bukan pemilikan unit, tapi nilai yang telah ditukar kepada RM. Katakanlah dia ada 100,000, baki dalam trust account ada ada 5,000, so 105,000 tambah dividen, katalah dividen dia dapat 1,000, dapat 106,000, tolak kos yang berkaitan, katalah kos yang berkaitan 500, jadi 105,500 ringgit. Dapat jumlah tu darab dengan 2.5%. Okey, ini pelabur. Pelabur dia punya beza dengan pedagang, dia ada dividen.
Tapi kenapa kat sini ada dividen? Silap ni. Tersilap saya buat. Okey. Pedagang, nanti kejap. Kalau tersilap, kita kena tutup ni sepatutnya. Pedagang pula, orang yang trading, dia tengok harga saham semasa dia miliki. Saham yang dia jual beli setiap hari ke, dia scalper ke, dia swing trader ke, whatever ke, tak kisah, kita tengok saham semasa je. Kalau ada 5 saham yang masih dipegang, 5 saham tu lah dalam setahun. Maknanya kita kira ujung tahun ya. Kita kira ujung tahun, saham yang dia pegang waktu tu kita tengok harga semasa, tambah baki dalam trust ataupun CDS account, tak ada dividen. Kalau biasanya orang yang pedagang ni tak ada dividen. So kena padam dividen. Itu nanti saya baiki slide ni. There's no dividend. Kecuali kalau yang ada tu mungkin terlekat 1-2. Mungkin lah. Tapi kebiasaannya diorang ni tak ada. Tak ada lah. Sebab diorang memang nak trade tu nak keuntungan berdasarkan kepada trading activity. Bukan simpan untuk dapatkan dividen. No. Okay. So tak ada dividen. Tolak kos berkaitan darab dengan 2.5%. Ini kita punya kaedah kita lah. Alright. Ni semua fatwa-fatwa saya share sajalah untuk pengetahuan kita dan apa yang telah diputuskan oleh fatwa Majlis Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara. Alright. So habislah. Itu je lah apa yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan boleh tanya. Kalau ada tak puas hati boleh komen, boleh bangkang, boleh minta saya tarik balik yang berhormat, tak ada masalah. Semua kita boleh bincang malam ni insya-Allah. Tapi apa yang boleh kita kalau boleh ada cadangan-cadangan dan penambahbaikan yang boleh kita alu-alukan untuk kebaikan bersama. Okey, saya serahkan kembali kepada Master G, Tuan Haji Zainal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Uzni ya. Walaupun pendek tetapi sangat orang kata sangat padu lah ya kan. Dan ada juga beberapa perkara yang saya pun tak tahu ya. Saya ingatkan mula-mula sekali saham tu hanya di Belanda sahaja ya. Rupanya lebih awal lagi ya. Hebat Ustaz Uzni. Dan juga banyak perkara yang mengenai fatwa-fatwa juga saya pun baru hari ni baru tahu ya. Masya-Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustaz Uzni yang beri pencerahan. Baik Ustaz, hari ini kita ada soalan, ada persoalan. Saya juga ada soalan. Tapi kita bacalah, kita meraihkan orang dulu. Kita meraihkan soalan-soalan mereka dahululah. So yang pertama, soalan pertama daripada Encik Muhammad Razali. Dia bertanya, keuntungan IPO tidak syariah seperti IPO CEB ya. CEB ni kit ENS Berhad yang ianya tidak syariah. Jadi keuntungan boleh diserahkan ke tabung masjid ke bagaimana? Okay. Baik, terima kasih. Kita kena hati-hati sikit ya bila kita serahkan duit ke tabung masjid. Terutama sekali orang yang suka-suka nak serah zakat kat tabung masjid. Dia tak boleh tau. Sebab tabung masjid ni adalah tabung umum. Okay. Sebab tabung masjid ni ada tabung umum ya. Bila dia tak ada kutipan khusus. Kalau dia sebut situ tabung zakat, so masuk duit zakat kat situ, orang akan consider zakat. Dia tahu nak uruskan sebab kaedah pengurusan beza ya. Kalau kita masuk tabung masjid yang umum tu, itu adalah penggunaan yang bersifat umum. Kalau dia guna untuk beli kapet masjid ke, dia guna untuk bayar bil elektrik masjid dan seumpamanya, itu dah gunakan untuk benda-benda yang bukan bersifat dia bersifat umum, tapi dia bersifat terkait dengan ibadah. Sanggup ke benda yang kotor kita guna untuk ibadah? Tak boleh kan? So, kita kena hati-hati sikit. Bagi saya, jangan diserah kepada tabung masjid sembrono begitu. Kita serahkan, sama ada kita nampak betul orang miskin, kita bagi duit tu ke orang miskin, itu lagi senang. Itu paling senang. Yang kedua, boleh bagi ke pusat zakat. Kita akan masukkan, kita ada item duit tu, bila kita key in, kita akan key in wang tak patuh syariah. Okay? So dia akan diuruskan sewajarnya mengikut wang tak patuh syariah lah oleh Baitul Mal dan Majlis Hukum Islam. Okay, itu yang kedua. Ketiga, nak bagi masjid juga boleh, tapi bagi kepada bendahari direct, sebut kata ni duit tak patuh syariah. So dialah yang akan bertanggungjawab nak guna, nak baiki tandas masjid ke, dia nak buat apa ke, nak beli pokok-pokok ke, nak buat taman tapi buat taman pula sekali lagi kalau dia tanam pokok durian ke, pokok apa ke, orang nak makan pula, risau juga kan. Jadi benda-benda yang
umum je lah. Dia tahulah kalau dia seorang yang ada ilmu mengenai pengurusan harta yang tak patut syariah, dia akan begitulah. Okey. So itu yang pertama. Saya baca je lah Haji. Ada 3 ni kan. Ustaz, saya nak tanya lagi lanjutan ke soalan yang pertama tadi. Okay. Lanjutan. Soalan tadi daripada saya, bukan daripada Cik Muhammad Razali. Okay. Ada orang bertanya kepada saya mengenai CEB ni. Kan, dia kata kenapa CEB tidak patuh syariah adalah kerana ianya membuat e-cigarette. Oh, e-cigarette. Ya. E-cigarette adalah negative list. Ya. Jadi dia kata dia punya dalam dia punya financial statement. E-cigarette itu memberi keuntungan lebih kurang 27%. Oh, lebih pada lah. pendapatan syarikat CEB ni. Dia kata boleh tak, dia kata dia keluarkan keuntungan tersebut 27% saja dia keluarkan keuntungan yang tidak syariah tu. Cerdik. Dia pasal dia tahu kan. Jadi saya nak keluar yang tu aja. Dia macam ni. Untuk satu-satu syarikat tu deemed as syariah compliance, dia kena mematuhi apa yang telah digariskan oleh Security Commission. So Security Commission meletakkan benda-benda yang ada macam sigaret dan sepatutnya ni pendapatannya kalau tak salah saya tak boleh melebihi 5% sebab dia memang considered haram ya. Dia memang considered haram lah. So pendapatan walaupun pendapatan dia tu katakanlah ada 27% yang bersih kan. Yang lain cuma tak bersih. 27 je. Tapi kita kena tengok syarikat tu as a whole. Dia ada 2 ataupun 3 faktor lah yang saya boleh share. Kalau saya salah mungkin Haji Zainal boleh betulkan. Yang pertama sekali, dia tak boleh dikira patuh syariah disebabkan aktiviti syarikat tu. Aktiviti dia, kalau betul-betul aktiviti dia tu melibatkan negative list, jual benda-benda haram, arak seumpamanya, termasuk rokok dengan e-cigarette ya. Sebab rokok dengan e-cigarette ni masih lagi dalam fatwa haram ya. Saya minta maaf lah kepada yang menghisapnya. Saya mohon maaf, tapi memang itulah fatwanya. Maka bila fatwanya kata haram, perniagaan yang berasaskan kepada e-cigarette, rokok dan seumpamanya adalah dianggap sebagai pendapatan yang haram lah. Perniagaan yang tak boleh dibuat lah sepatutnya. Okey. Dia termasuk dalam negative list. Kalau pergi minta financing dengan perbankan Islam, memang confirm perbankan Islam takkan bagi ya. Sebab bila dia tengok dia punya itulah underlying tu bisnes. Tu nombor 1. Nombor 2, kalau dia melabur ataupun mempunyai saham-saham dekat pelaburan-pelaburan ataupun dia simpan dekat bank konvensional, duit dia gunakan akaun konvensional, itu pun kira tak patut syariah juga. Dan yang ketiga ni, mungkinlah ada perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh Security Commission dan tidak disahkan ataupun diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah Security Commission, maka itu dianggap sebagai kes-kes khas yang perlu kepada penelitian yang lebih panjang lah ya. Okay, so sebab-sebab tu okay. So janganlah kita bila dia tak patut syariah je, kita memang anggap dia tak patut syariah lah. Sebab bukan sebarangan orang je yang tengok syarikat-syarikat tersebut. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Fairuz Hamid Ya, jika beli semasa syariah compliant harga tinggi, jatuh di listed, kemudian listed kembali, bagaimana kes ni? Macam saya sebut tadi, saya share dah tadi sebenarnya. Okay, kalau beli pada harga tinggi kemudian di listed, jatuh di listed. Jatuh di listed, kita boleh tunggu sampai dia pergi kepada harga harga kos. Kalau masih lagi di listed, kita malas nak tunggu, kita jual lah, tapi kena jual pada harga kos. Dia tak boleh ambil keuntungan. Tapi kalau di listed, lepas tu tiba-tiba listed balik. Bila tiba listed balik, pasti kita beli dulu. Asalnya kita beli tu beli syariah dah. So kita ada pilihan. Kalau kita tahu ataupun kita yakin dia di listed tu sebab ada sikit je masalah tu, tak besar mana, dia boleh correct balik masalah tu. So kita ada harapan. Sebab kita beli dengan syarat kita beli masa listed. Tapi kalau beli tu siap-siap di listed dah, nak tunggu patuh syariah, tu tak boleh. Sebab asal beli haram. Okey. Tapi bila asal beli tu halal, bila dia jatuh, kalau dia tak listed balik, kita boleh jual at cost.
boleh ambil kos, harga beli, ataupun bila nak tunggu dia listed balik, ada probability untuk listed balik. Bila dia listed balik, maka kita boleh enjoy everything lah, sebab kita beli dah dalam keadaan dia dah patuh syariah pada asalnya. Okay. Alright, Abdul bin Nasrul, zakat ni bila ada keuntungan, kalau tengah rugi tak kena kan? Oh, tak juga tau. Sebab apa? Sebab bila kita masuk saham ni, kita sebenarnya berniaga. Dan siapa-siapa yang berniaga, selagi mana dia mempunyai dan memiliki nisab, dia kena zakat. Contoh katakanlah dia enter 100,000. Ni malam ni contoh 100,000 je, tak ada contoh kurang, senang. 100,000, tiba-tiba dia rugi 20,000, maknanya tinggal 80. Dia tetap wajib zakat pada yang 80 tu. Okey, tetap wajib zakat. Kecuali dia masuk 30,000, dia rugi 10,000. So tinggal 20,000. So mengikut nisab semasa untuk di wilayah RM21,626. Okey, mark RM21,626. So dia punya saham dia ataupun nilai saham dia falls below daripada nisab, then only dia tak kena zakat. Tapi kalau dia jatuh tapi masih melebihi nisab, tetap dikenakan zakat. Okey. Risk. Kalau kita mahir berdagang, kemudian kerap untung, tiap bulan kita withdraw sedikit dan belanja. Yang belanja tu kena zakat tak? Tak. Yang kalau kita betul-betul belanja, kita tak consider dah. Belanja habis. Sebab tu saya bila dah masuk grup-grup saham ni, saya tahu rupanya duit dia orang ni memang revolving dekat CDS account aja. Yang mana dia orang ambil tu memang betul-betul dia orang nak belanja. Sebab apa? Sebab kalau ambil kalau ambil belanja betul, memang tak kena zakat. Tapi kalau dia ambil, dia put into other mechanism, ada instrument, ada money market instrument ke, ada capital market instrument ke, ataupun whatever dia buat, yang tu dia kena dia kena zakat pula dekat yang lain tu lah, yang money market ke apa investment yang dia buat, ataupun dia masuk, dia jadikan modal untuk perniagaan, maka kena zakat kat perniagaan tu. Tapi kalau dia guna istilah, maknanya guna habis, pakai buang maksudnya gunalah. Dia guna nak pergi melancong ke, dia guna nak beli perabot rumah ke, dia guna anak nak kahwin ke, dia guna nak beli kereta ke, whatever, itu dikira penggunaan yang kita tidak lihat dah lagi kewajipan zakat pada dia. Okay. Anonymous Kandi, nama anonymous tak beritahu nama. Sebagai pedagang, zakat dikira untuk semua semua penghujung tahun. Ya akhi, kita tak kira jual beli setiap hari tu. Oh, jenuh kalau kira setiap hari ya. Saham ni kita kira setahun sekali. Tapi ada orang dia suka nak bayar setiap kali untung bayar. Okay. So kalau orang-orang jenis macam ni, saya nasihatkan orang yang setiap kali untung nak bayar zakat, pertama sekali dia wajib memiliki nisab. Maksudnya saham yang dia ada, semua saham yang dia ada tu, tak kira lah saham A, saham B, accumulated, semua tu melebihi nisab. Bila dia untung A, dia nak bayar, maka dia dah ada nisab. Dia ada nisab tu maknanya dia possess more than 21,626 untuk nisab tahun ni lah. Okay, so itu dia punya kaedah dia. Cuma nasihat saya, kalau orang yang nak buat macam ni, macam tadi kita kira semua kan, kita kira cost campur keuntungan, cost campur profit. Okay, untuk yang nak bayar setiap kali untung ni, yang ni kira dekat profit dulu. Okay, bayar zakat hanya dekat profit. Sebab kita tak nak 2-3 kali revolve ataupun kita zakat balik. Saya bagi contoh, nak bagi faham. Contohnya kita masuk, kita untung, kita masuk 50,000, kita untung 100% dapat 100,000. Lepas tu kita zakat, 100,000 kita zakat. So bayar 2,500. Lepas tu kita masuk lagi 100,000 tu, kita masuk lagi saham yang seterusnya. Kita beli pula saham B. Untung pula lagi 20,000. So lepas tu kita kata, oh untung, zakat lagi 120,000. Maksudnya kita dah zakatkan pada modal pertama tadi yang 50,000 tadi tu, kita dah zakatkan dia 2 kali. Okay, so kat situ Nabi sebut la thina hafiz zakat. La thina hafiz zakat. Tidak ada 2 kali zakat pada satu sumber yang sama. Maksudnya kos tu
tak boleh 2-3 kali lah kita zakat. Hence, siapa-siapa yang nak zakat daripada setiap kali trading, untung hanya zakat daripada keuntungan, tapi hujung tahun nanti dia punya modal, dia kena zakat balik semula pada hujung tahun. Alright. Soalan lagi. Ustaz, saya tarik dengan Ustaz sebut tadi. Kan? Jadi kalau kita katakan sebagai ini, katalah saya beruntung lah, maksudnya kita beli untung, baru ni beli Opstar, ada untung sikit, yang untunglah RM10,000 contohnya. Kan? Tentu. Jadi boleh tak saya bayar zakat tersebut sebagai, maksudnya yang kata bahawa saya bayar zakat kepada pusat zakat. Tapi kalau kita dengan saya lah, kalau kata walaupun tak cukup haul dan juga tidak cukup nisab, kan, tapi saya nak bayar zakat juga. Jadi kalau saya menganggapkan bahawa kalau kata mungkin tak cukup zakat juga, saya menganggap ianya sebagai sedekah saja. Boleh gitu Ustaz? Dia kena anggap sedekah. Kalau haji anggap dia sedekah, betul. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau tak cukup nisab kita zakatkan juga, maknanya kita zakat tidak cukup keahlian ataupun tidak cukup syarat sah, maka zakat tu dianggap tak sah lah. Tapi kalau anggap sedekah, tak jadi masalah. It's okay. Boleh. Ramai juga yang ada yang betul kata Ustaz ya, ada yang betul. Setiap ada untung dia akan bayar zakat lah. Boleh tak zakat tersebut kita kumpulkan Ustaz? Maksudnya sampai hujung tahun dia dikira jumlah zakat kena bayar mungkin ada RM10,000. Tapi along the years dia pada setahun tu dia bayar lebih dari RM10,000 kan. Boleh dikira seperti itu sebagai politik ke boleh tak boleh? Boleh. Kalau dia hidup lagi waktu haul dia dan zakat yang dibayar telah pun melebihi daripada kewajipan dia, maka zakat tu dianggap sah. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Alright. Duit tak patuh syariah, tak ilzam serah. Boleh uruskan sendiri, tak ada masalah. No problem. Okay. Ini jawapan paling senang. Sekejap kita jawab. Boleh terangkan cara kira zakat untuk trader? Saya ulang balik. Cara kira zakat untuk trader, harga saham semasa yang masih dipegang, dimiliki, tambah baki dalam trust account, tolak kos yang berkaitan, cross brokerage dan seumpamanya. Kemudian dapat dia punya net tu darab dengan 2.5%. Sebab trader biasanya tak akan ada, selalunya tak sempat lah nak dapat dividen. Beza dia dengan investor hanyalah berkaitan dengan dividen. Unless kalau tiba-tiba dia termasuk satu saham tu, kebetulan siapa-siapa yang ada je saham tu, tiba-tiba syarikat announce bagi dividen. Rezeki lah kan. Okay. So itu kebetulan sahaja. Kali berlaku. Macam mana setiap perkataan syariah bursa interim syariah? Macam mana ni Haji? Interim syariah yang tak syariah by bursa tapi interim syariah. Dia maksud begini Ustaz. Ada beberapa IPO yang dia tidak minta patuh syariah kerana dia orang ni sebelum dia buka IPO dia perlu memohon untuk menjadi sebagai status syariah dan yang itu kena bayar, iaitu pay. Company sekarang ni dia tak nak bayar ataupun dia masuk dulu. Dia masuk dulu. Cuma sampai ke bulan April ataupun bulan November, apabila majlis fatwa ataupun majlis lembaga syariah kena syariah sidang, barulah mereka decide sama ada ianya patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Contohnya kalau katakan syarikat tersebut listed pada bulan September. Walaupun ianya kata contohnya lah Bank Islam lah contohnya, tapi dia tidak patuh syariah, mana ianya dikonsider sebagai tidak patuh syariah sampailah ke bulan November. Dia berkenaan status company itu. Status company tu memang masih lagi dua alam lah. So kita tak boleh nak pilih. Sebab tak tentu lagi tau. Tak tentu lagi SAC akan luluskan untuk dia syariah. Walaupun dia masih interim. Interim ni jangan anggap interim macam Perdana Menteri interim, dia boleh act sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, ataupun Menteri interim ke, siapa-siapa CEO interim ke, dia masih acting, so dia tak ada full power. So untuk kita lebih wajar untuk kita berhati-hati dan tidak membelinya sebab dia masih lagi dianggap tak patuh syariah lah. Allah Akbar. Bolehkah trade di broker? Sekejap Ustaz, saya jawab dulu. Untuk pengetahuan kepada para peserta dan juga yang lain juga, iaitu kebiasaannya IPO akan ada badan yang akan menentukan syariah tidak syariah tapi ia tidak rasmi. Contohnya Bank Islam biasanya dia akan memberikan status ataupun patuh syariah atau tidak berdasarkan kepada kriteria yang dibuat ataupun diberikan oleh AC. Maksud juga Alza juga sama juga dibagi.
tetapi ianya tidak official. Tidaklah official macam SC punya. Gitulah. Biasanya kita tahulah lalunya. Masya-Allah. Ya. Better still kita pegang kepada apa nama tu, kita panggil regulator lah. Sebab regulator yang dia ada apa nama tu, dia panggil final say, final say dekat regulator. Okey, boleh ke trade di broker yang bukan Islamic account? Boleh, tapi kena hati-hati. Itulah kalau kita dah ada Islamic account, kenapa nak pergi trade dekat yang bukan Islamic account? Itu persoalan pertama. Tapi kalau kita tanya boleh ke tak boleh, boleh sahaja, tetapi kena hati-hati. Sebab dia, kalau kita nak beli yang bukan tak patuh syariah tu, dia tak ada filter. Kalau yang saya faham lah kan Haji kan, dia tak ada filter. Maksudnya kita boleh terbeli sahaja yang saham tak patuh syariah tu. So kalau guna akaun Islamik, dan kemudian kita mungkin akan terlibat kalau dia offer margin financing dan seumpamanya, maka margin tu semua adalah apa nama tu, financing yang dibuat. Dia bukan financing ni, dia loan. Dia pinjaman yang berasaskan kepada riba. So itu saya nasihatkan janganlah. Kalau boleh, kalau dah memang kita orang Islam, kita guna akaun Islam ni lah. Kita memperhebatkan apa nama, pasaran saham Islam dan juga menyokong produk-produk Islamik. Okey. Jika berdagang tapi di hujung tahun sudah tiada pegangan, duit pun perlu zakat, apa cukup haul. Okey, macam ni. Saya faham. Sudah tiada pegangan tu maksudnya mungkin dah keluar, dah whatever. Okey, kita kira zakat saham ni bermula daripada hari pertama kita, haul itu bermula daripada hari pertama kita berdagang. Okey. Ini kita dah buka CDS account, kita beli saham pertama kita pada, katakanlah kita 1 Ramadan, kita beli saham kita 1 Ramadan. Ambil berkat Ramadan. Agak-agak kau dapat pahala 700 kali ganda beli saham kan. Kan? Beli saham. Okay, so haul kita bermula waktu itulah. Okay, haul kita bermula begitu. Bila sampai ujung haul, mungkin kita beli dekat ujung haul. Dia tak kira ya, beli kat ujung, beli kat tengah, beli kat tepi, beli kat mana-mana. Dia kira hari mula sampai hari akhir. Tengok, kalau hari akhir cukup aja, maknanya kita memang cukup lah tu. Tapi kalau hari mula sampai hari akhir tak cukup-cukup nisab, maka kita dianggap tak cukup nisab dan tak wajib zakat. Okay? Kalau duit dah bawa keluar, dah tak ada lah. Maksud saya tak ada lah. Tapi kalau duit tu bawa keluar, tak digunakan, ada tempat lain, dia kena zakat tu. Sebab apa? Sebab duit tu masih wujud. Dia punya physical money tu ada. Okay? Melainkan kita masukkan dalam satu, contoh kita masuk dalam satu instrumen, instrumen tu letak syarat duit tu tak boleh keluar, ataupun tak boleh digunakan, tak boleh utilize for some reason. So itu dianggap memang tak boleh guna lah. Tapi kalau duit tu masih ada di tangan, ataupun kat mana-mana, mungkin letak dekat bank lain ke whatever, itu masih lagi tertakluk pada zakat. Okay? Zakat dibayar. Saham keuntungan perlu bayar income tax. Income tax? Oh sorry, saya ingat apa nama tu, saham kita tak kena income tax kan Haji? Maksud di sini adalah Ustaz, iaitu dia bayar zakat ya. Dia bayar zakat, kemudian adakah perlu lagi dia bayar income tax? Okey, kalau dia bayar zakat, kalau with regard saham, saham tu tak payah bayar tax dah at first place pun kan. Tapi kalau untuk with regard to other income, bila dia bayar zakat, dia boleh dapat rebate, 100% rebate from what being paid to zakat. Okay, individual saya tak sebut pasal syarikat. Syarikat dia ada treatment yang lain. Tapi individual ataupun syarikat yang berasaskan kepada enterprise ataupun sole proprietor, itu dia bayar zakat. Kalau whatever amount dia bayar zakat, semua amount tu boleh rebate daripada income tax. Okay. Nisab zakat, yes, 21,626. Terima kasih Hanis. Okay, budak PPZ juga. Okay, kalau isu macam boleh kita hold sampai dia jadi syariah, maybe akan probability jadi syariah kot. Okay,
Kalau awal-awal lagi dia dah tak patuh syariah, janganlah beli. Sebab saya kata yang boleh hold ni hanyalah bila kita beli dalam keadaan dia patuh syariah, lepas tu dia delisted. Tapi kalau dah delisted more than 1 year tu, tak payahlah simpan. Bila dia dah sampai dekat, ini nasihat saya lah, yang bukan sebagai seorang reminder ataupun apa ni, tapi untuk menjaga keberkatan harta kita tu, jual je lah. Kita swing je lah, move on, kita move on, kita swing ke tempat lain ataupun kita switch lah saham tu. Kan? Pasal minat betul saham apa nama itu tadi ya, Ji, dia orang ni minat betul. Okay. Zakat saham boleh dicampurkan dalam zakat pendapatan? Boleh dicampurkan dalam zakat pendapatan. Sebab apa? Zakat pendapatan tu kita punya lah, kita nak kira. Tapi saya galakkan untuk kita bezakan item dia tu, sebab kita nak tengok. Yang pertama sekali, kalau kita bayar di pusat zakat nak buat data lah, orang bayar zakat saham berapa kan. Okay. Tapi untuk kita juga lebih baik begitu. Sebab apa? Sebab kita tahu sumber mana harta kita. Kita lebih jelas, terperinci. Tapi kalau nak gabung, tak jadi masalah. Ustaz, saya kalau saya sikit. Soalan tu daripada sambungan daripada Ustaz, daripada soalan dari Cik Faiz ni. Okey. Betul ya. Kalau katakan saya ada duit, dan duit ada baki yang terendah ada 15,000 sahaja. Okey. Dan zakat saya pula ada 15,000 juga. Saham saya ada 15,000 juga. Jadi kalau kita duit saya 15,000 tak kena zakat, saham 15,000 pun tak kena zakat sebab tak cukup haul lah. Jadi soalannya, adakah dia perlu bayar zakat ke tidak? Okey. Kalau harta A 15, harta B 15, harta C 10, harta D 5. Okey, ribu lah kita kira. Kita kena campurkan ke semua untuk mencukupkan nisab. Okay, maksud Ustaz di sini adalah, itu maksudnya adalah semua all the cash equivalent. Yes, cash equivalent. Cash equivalent kita kena kira untuk, sebab benda tu adalah milik kita. So apa-apa saja yang milik kita dalam kaedah, sebab disebut la yujma' baina mufarraq wa la yufarraq baina mujma' khasyat as-sadaqah. Tidak dicampurkan antara benda yang memang sedia terpisah, tidak dipisahkan benda yang sedia tercampur kerana takutkan sedekah. Ini asalnya kita hukum asal dekat kambing-kambing, kat lembu-lembu, kat zakat ternakan. Terpecah tu maksudnya terpecah pemilikan. Okey, contohnya kita tahu dah, kita hanya ada 40 ekor. Okey, kita ada 40 ekor. Tiba-tiba kawan kita ada 30 ataupun kandang sebelah ada 30. Bila Amil nak datang, Amil nak kira zakat kita. Kita zakat cukup 40, kawan sebelah tak cukup 30. Kita campurkan. Kita campurkan sebab kita kata kalau 70 tak kena zakat. Sebab nisab kedua bagi kambing adalah 80. So dia nak lari zakat. So itu kes campur. Kes pecahkan pula sama juga. Ada 80 kena zakat lagi tinggi. Dia pecahkan 50 30. Audit. Jadi benda tu tak boleh berlaku lah. So kalau dalam harta kita, cash equivalent semua kena digabungkan sekali sebab dia bentuk cash. Tapi kalau dia bentuk, contoh kita ada cash dan kita ada lembu kambing, campur tak campur? Sebab dua-dua ni item zakat yang berbeza. Okay. Alright. Okay Ustaz, lagi satu. Adakah cash emas dan perak juga dikira sebagai cash equivalent? Yes, as good as cash. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Sebab gini, sebab cash tu disandarkan kepada emas dan perak asalnya. Jadi benda-benda yang berdiri di tempat emas dan perak dimasukkan di bawah cash. Kalau kita bahas dari sudut accounting, cash and cash equivalent lah. Okey. Tapi yang kalau dari sudut zakat, cash and cash equivalent, gold and silver equivalent. Maknanya macam tu. Alright. Okey. JD, nak ikut JDT. Kalau as trader, di mana ada untung dan rugi sepanjang tahun. Ni terakhir nilai saya pegang. Betul. Yes. Kira nilai terakhir saya. Betul.
Ustaz sebagai trader, zakat saham tu kira saham pegangan terakhir ke walaupun tak cukup haul jadi modal terakhir? Okey, macam kita sebut tadi, kalau dia betul-betul tak cukup haul, memang tak cukup lah. Tak cukup haul, dia memang tak cukup lah. Contohnya, hujung tahun tu, kalau kita kata hujung tahun bulan 12, dia start trade bulan 11, memang tak cukup lah. Ataupun dia start trade bulan 6. Tapi kalau dia start trade bulan Januari, bulan 12 tu dah cukup. Dah cukup setahun. Jadi, tengok tahun ataupun berapa lama dia dah trade sejak daripada mula trade. Ya, haul kita boleh tetapkan sendiri. Boleh, tak ada masalah. Tapi terbaik saya nasihatkan guna tahun hijrah ataupun bilangan tahun hijrah. Ada orang suka guna Ramadan ke Ramadan, senang nak ingat. Ada orang guna Muharram tu Muharram, pun senang nak ingat. Maknanya Muharram, Zulhijjah aja, hujung Zulhijjah aja bayar zakat. Okey? Sebab tahun hijrah adalah kita kata kewajipan asal zakat, iaitu pada hari ke-354. Okey, day 354. Itu haul lah, kalau kita sebut pasal haul. Sebab tu saya nasihatkan, even though kita mungkin bayar zakat ikut Gregorian calendar miladi, tapi kewajipan zakat kalau kita bayar setahun sekali tu, kita kena tengok kewajipan berdasarkan tahun hijrah. Sebab pada tahun hijrah tu dah, maknanya kita dah eligible, dah wajib bayar zakat. FCPO, ya sama. FCPO pun sama. Kalau buat pinjaman jangka pendek Islamic product untuk tujuan trading syariah compliant, adakah itu tujuan untuk didapatkan daripada pembayaran interest je? Okey, kalau kita buat pinjaman jangka pendek Islamic product untuk tujuan trading syariah compliance, tak semesti untuk elak daripada pembayaran interest. Sebab kalau kita memang buat kena betulkan penggunaan perkataan ni, bukan pinjaman. Kalau Islamic product dia panggil pembiayaan, sebab dia berasaskan kepada akad-akad perniagaan. Basically lah. Okay, dia sama ada kita pinjam tu akad dia tawaruk ke, ataupun akad dia basically sekarang ni semua akad tawaruk lah. Pinjaman-pinjaman pun akad tawaruk juga. Ataupun dengan menggunakan bukan pinjaman ni, pembiayaan. Sekali lagi saya betulkan balik, pembiayaan biasanya menggunakan akad-akad yang bersifat jual beli. So akad bersifat jual beli, dia bukanlah untuk lari daripada interest, tak. Memang untuk patuh syariah lah. Okay. FCPO tak patuh syariah. Ini kalau sembang pukul 12 tak habis. Okay. FCPO. Okay. Sekarang ni untuk apa yang dibenarkan oleh SACSC, maknanya Syariah Advisory Council Security Commission, FCPO yang regulated FCPO ataupun ni boleh, termasuk short selling FCPO. Okay, yang regulated short selling FCPO. Tapi tanya saya peribadi, saya tak trade FCPO. Itu saya peribadi. Saya tak tahu orang lain. Saya tak berapa selesa sikit, tapi berdasarkan masih lagi dalam keputusan SACSC membenarkan FCPO tu dan dianggap patuh syariah. Jadi dia orang adalah authority, so follow authority lah. Okay. Ustaz, kalau cukup haul zakat dikira untung modal dalam setahun kan Ustaz? Yes. Kalau rugi, harga terendah ke? Tak. Kalau rugi, harga tu juga. Harga berapa tu? Sebab itu je lah harga yang kita ada. Maknanya tak adalah harga terendah. Maknanya rugi, katalah kita dapat untung 120, tu untung. Ataupun kita masuk 100, kita tinggal 50. So yang 50 tu lah. Yang 50 lah. Sebab 50 tu lah harta yang kita ada pada ketika itu. Alright. Saving ada 3,000, CDS 3,000. Hujung tahun lepas berdagang duit dikeluarkan. Sekarang saving ada 5. CDS tinggal 10. 50 ke? 30. Aku baca 3,000. 30. Hujung tahun lepas berdagang duit keluar. Sekarang saving ada 50. CDS tinggal 10. Yes. Tak cukup nisab. Kenapa tak cukup nisab? Total 60,000 campur 50,000. Cukup nisab tu, bang. Kalau 6,000 dengan 5,000, ya. Tapi kalau kalau 5,000 dengan 1,000, ya tak cukup. Tapi kalau 60,000 ni cukup nisab ni, baik.
semua lebih nisab simpanan bila ditotalkan. Okey, mungkin keliru kot antara haul dan sebagainya. Macam saya kata tadi, semua cash and cash equivalent kita kira sekali. Itu senang untuk kita buat keputusan. Okey, bila kita letak kat situ, letak kat sini, dia akan tu yang dah di pening tu. Okey. Kalau haul start bulan Januari, masa Jun dah lebih nisab, tapi masa Disember dah kurang bawah nisab. So kena bayar zakat ke tak je? Tak. Okey, tak maksudnya kalau okey, macam ni. Tengok pada hari ke-354. Hari tu kena cukup nisab ke tak? Sebab okey, katalah dalam Disember tu masih lagi boleh masuk lagi lah hari ke-354, sebab beza tahun Islam dengan tahun Masihi ni 11 hari je beza dia. Okey. Basically 11 hari saja. Kalau tahun loncat 12 hari. Jadi so kalau masuk bulan Disember tu kurang nisab, so tak kena zakat. Tolong bagi contoh kiraan zakat trader. Tadi dah cakap dah 2-3 kali. Kalau pun 2 tahun tengah hold sama tak sampai setahun. Ya. Kena zakat semua sekali. Semua sekali, bukan modal, semua. Sebab apa? Sebab macam yang saya sebut tadi, perjalanan trader bermula pada hari pertama. Perjalanan haul trader bermula pada hari pertama dia berdagang. Okey. Duit tak patut syariah boleh sedekah ahli keluarga yang susah? Boleh, dengan syarat susah, betul susah. Maknanya betul-betul fakir ataupun miskin. Tapi kalau dia kaya tapi dia berhutang, yang tu tak, sebab dia masih kaya dan dia boleh cairkan harta dia yang lain. Itu tak masuk dalam kategori susah. Kalau modal dan untung cukup nisab, duit tu nak keluar untuk repair rumah. Okey, repair rumah ni kalau benda yang repair tu urgent, repair lah. Tapi kalau benda yang nak repair tu adalah panggil ID buat balik ruang tamu, itu memang tak boleh lah tu. Itu panggil ada kemungkinan sengaja nak lari. Tapi kalau betul-betul repair, duit tu habis kerana repair, tak apa, tak ada masalah. So tradernya zakat baki tak akhirkan Ustaz kalau cukup nisab? Ya, baki akhir pada hujung tahun, tengoklah apa yang dia miliki pada ketika itu. Alright, Haji. Itulah. Ada lagi. Banyak ada soalan-soalan ni, banyak kan soalan. Jadi sebelum saya nak kita sambung soalan, saya nak bagi tunjuk sedikit saya punya presentation plus sikit. Ada sedikit mengenai apakah mengenai zakat dan juga zakat lah Ustaz ya. Ya Ustaz di sini mungkin boleh betulkan saya kalau ada yang tak betul lah Ustaz ya. Boleh ya? Okey, baik. Yang pertama sekali adalah iaitu ini adalah kita punya sekejap alright. Jadi Ustaz dah menyebut kita nak bayar zakat. Soalan yang pertama saya, kita nak bayar macam mana kita nak bayar zakat ni ya? Okey, tuan-tuan boleh bayar zakat direct kepada PBZ boleh. Bayar ke ini yang ni ya, nombor akaun ni lah nombor akaun PBZ tuan-tuan ya. Itu dia pin nombor akaun PBZ ni. Nama sebenar, nama glamour. Nama dia sebenarnya adalah harta suci tuan-tuan ya. Harta suci. Masuk akaun ni, nama cari nombor PBZ tak ada. Ada penaja harta suci. Lepas tu itulah PBZ lah tuan-tuan ya. Okey. Kemudian boleh WhatsApp resit dia kepada saya dan saya keluarkan resit, dan PBZ akan mengulakan resit rasmi dalam masa 7 hari ya. Bukan masuk ke akaun saya, masuk terus kepada akaun PBZ. Okey. Dan untuk rekod, tuan-tuan boleh lah, ini cara bayar zakat tuan-tuan ya. Untuk cara bayar zakat boleh terus kepada PBZ dan juga melalui kami, sebab kami adalah iaitu Koperasi Remaja Putra adalah ejen zakat yang sah untuk PBZ ya, dengan Pusat Pengetahuan Zakat. Okey. Dan juga untuk mengetahui ya tuan-tuan dan puan-puan banyak mana zakat yang tuan kena bayar dan sebagainya, bolehlah hubungi Remiser tuan-tuan dan puan-puan, ataupun boleh hubungi nombor yang tertera, iaitu kami turun kirakan banyak mana tuan-tuan punya zakat yang perlu dibayar. Untung juga ya tuan-tuan dan puan-puan ya, tapi zakat kita kena bayar. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan bayar zakat, insya-Allah tak rugi ya. Bukan ruginya bukanlah tak terciduk, bukanlah tak rugi lah, maksudnya insya-Allah akan berkat tuan-tuan ya. Bukan tak rugi ya, berkat. Ada beza tuan-tuan ya. Rugi dan berkat tu berbeza tuan-tuan. Jadi kalau kita bayar zakat ni, insya-Allah jadi harta kita akan berkat, insya-Allah. Okey. Dan ini saya sebutkan tadi juga. Okey, dan ini tuan-tuan dan puan ya. Selain daripada itu ya, sebenarnya tuan-tuan bayar zakat, kita ada PPZ, ada wakalah tuan-tuan dan puan ya. Wakalah ni maksudnya apa dia? Maksud wakalah ini ialah iaitu kita boleh mengagihkan zakat yang kita bayar tadi kepada petugas zakat. Contohnya kita bayarkan 100,000, kemudian kita dapat kembali 37.5%.
untuk kita agihkan kepada orang lain, nak agih kepada saudara kita yang dekat tempat lain ya. Contohnya saya ada saudara di Perak ya, orang Ustaz Uzni orang Perak. Jadi kita nak di Perak contohnya. Jadi kita boleh agihkan di Perak dan di sebagai di tempat lain juga ya. Kepada siapa sahaja kita boleh agihkan 37 tersebut, iaitu tapi mestilah asnaf ya. Bukan semua orang beragih ya, bukan untuk kita ya, ini adalah untuk asnaf ya. Syaratnya apa dia? Iaitu wakalah ini ialah wakil ya, wakil maksudnya kita bagi 100,000 dapat 7,500, kita sebagai wakil kepada Majlis Muslimin dalam Persekutuan untuk mereka berzakat kepada asnaf yang layak ya. Asnaf ada 8 ya tuan-tuan dan puan. Dan saya pula je bukan zakat dah. Jadi yang pertama yang kita boleh bagi ialah iaitu yang wakalah tadi kita tak boleh bagi, siapa tak boleh bagi? Yang kita boleh bagi ialah wakil amil. Amil kita boleh bagi. Yang lain boleh. Fakir, miskin, mu'allaf, ariqab. Ariqab ni apa tuan-tuan dan puan ya? Ariqab ni contoh orang sakit ya. Orang sakit ya, tapi sakit kau kerja manis, darah tinggi tak boleh tuan-tuan dan puan ya. Sakit yang terlantar dan sebagainya, kita boleh bagi zakat ariqab. Al-gharimin, yang kata macam orang yang berhutang dan sebagainya, fi sabilillah dan juga terus habil. Ini adalah kategori-kategori asnaf yang boleh kita beri zakat ya tuan-tuan dan puan ya. Dan jadi itu adalah kelebihan ataupun bila kita membayar zakat ini, ada ramai yang tak tahu ya. Tapi kalau kita bayar kepada bulan zakat, kita boleh dapat ya, kita boleh dapat apa yang kita panggil wakalah ini. Jadi boleh kita agih kasih. Nak agih ke sini pun boleh, nak suruh zakat agih sini pun, nak agihkan ke kita pun boleh. Tidak ada masalah ya tuan-tuan dan puan ya. Dan juga yang ni ditanya lah, soalan tadi pun ditanya rebate tadi ya tuan-tuan dan puan. Rebate tadi itu cukai di dalam akta ya, dalam akta section 6A3 bermaksud tuan-tuan apabila tuan membayar cukai ya, membayar zakat, 100% of zakat tersebut boleh ditolak daripada jumlah cukai yang dibayar ya. Contoh macam ni, kalau tuan cukai bayar RM700, bayar zakat RM150. Jadi semua itu bermaksud tuan-tuan hanya bayar cukai RM150 sahaja ya. Tapi kalau saya bayar zakat 500 macam mana? Jadi tuan-tuan tak perlu lagi bayar cukai ya. Tapi 2 lebih tak dapat balik tuan-tuan Okey, itu maksimum, iaitu sebanyak mana zakat yang tuan-tuan bayar sahaja ya. Termasuklah juga PCD ya, pun sama juga. Itu dari segi rebate cukai ya. Ini apa kelebihan-kelebihan. Dan juga PPZ ada skim Afalah Muzaki. Ada lagi Ustaz ya? Ustaz dia okey. Masih ada lagi ya. Saya tengok dalam website lagi ya, skim Afalah Muzaki tu. Skim ni skim apa ya? Skim ini iaitu tuan-tuan iaitu khairat kematian ya. Jadi bila tuan-tuan bayar minima ya, minima kalau tuan bayar zakat RM50 saja, RM50 saja pun tuan-tuan layak untuk mendapat skim Kafalah Muzaki ni. Bukanlah kepada kita ya. Maknanya kalau kita yang bayar, orang yang pembayar itu meninggal, maknanya waris dia akan mendapat sebanyak RM3,000 ya. Ini sebagai itu khairat kematian ya tuan-tuan dan puan. Jadi ini ada banyaklah tuan-tuan dan puan ya. Ada banyak yang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pusat Pengumpulan Zakat. Jadi tuan-tuan dan puan ya, tak lama lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. Kan, di bulan Ramadan ini Allah gandakan 700 kali kita tuan-tuan dan puan ya. Jadi ramai orang, banyak kita juga sama juga. Kita memilih bulan Ramadan untuk kita membayar zakat. Yang pertamanya senang ingat. Selepas bayar zakat, Ramadan saya bayar zakat. Senang kita nak ingat. Dan yang keduanya kita mengambil berkat dalam Ramadan. Jadi kita boleh mendapat, kata berkat Ramadan ini kita membayar zakat dalam bulan Ramadan. Jadi itulah, mudah-mudahan tuan-tuan boleh kita zakat selain daripada zakat saham, juga yang lain zakat zakat tunai, zakat perak, zakat emas dan sebagainya. Dan untuk tuan-tuan lebih lanjut lagi mengenai apakah yang dipersediakan oleh PPZ, tuan-tuan boleh pergi ke melayari laman web mereka, iaitu https www.zakat.com.my. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya berminat sekiranya untuk bayar zakat, bolehlah tuan kami juga, dan terus bayar zakat pun tak ada masalah. Okey. Baik, itu sahaja saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan mengenai bagaimana nak bayar zakat dan sebagainya. Kita masih ada lagi 5 minit untuk ada soalan-soalan lagi ataupun ada soalan lain yang boleh silakan Ustaz jawab soalan-soalan yang ada lagi tu. Sikit lagi. Okay. Ataupun sambung apa yang saya sebut tadi. Okey, yang tadi tu okey, cantik. Haji dah terangkan dengan ni apa nama tu, sokonglah sebab koperasi Remiser Pemutera Berhad ni memang ejen PPZ. So tuan-tuan boleh bayar zakat menerusi ejen kita lah. Okey.
Kalau trader kejap untung kejap rugi, yang lepas-lepas nak bayar zakat macam mana? Kita kira kalau katalah yang lepas-lepas tu belum ni, kita kena takdirkan yang paling dekat. Kalau ingat betul-betul, kita kira betul-betul. Tapi kalau tak ingat, kita buat satu kita panggil assumption yang near near perfect lah, ataupun yang paling dekat menghampiri perkara yang kita rasa kita tertinggal tu. Okey. Dalam ASB 20, dalam bank 10. ASB tak tolak zakat lagi ya. ASB untuk tuan-tuan faham, ASB belum tolak zakat lagi ya. Daripada dia punya unit holder, dia tak tolak zakat. So kena campur 20 campur 10, 30,000 kena zakat. Zakat training bagi takhir pegangan saham terakhirkan juga ya, betul. Betul-betul. So untunglah bayar zakat saham sebanyak untunglah bayar zakat saham banyak sebab ada rebate zakat pendapatan. Dia bukan rebate zakat pendapatan. Apa saja pembayaran zakat yang wajib dibayar dan mendapat resit rasmi. Nak resit tu tulis zakat. Zakat apa pun tak apa. Saham, simpanan, pendapatan, semua dapat rebate. Tadi ada satu soalan saya dapat through WhatsApp. Ditanyakan, alright, kalau interest yang diterima dalam trust konvensional, macam mana nak handle? Ini maksudnya kadang-kadang konvensional tu bagi macam some sort of interest lah daripada duit yang kita simpan dalam tu. Pun sama, cara yang nak kita uruskan, how we're going to manage the money is we give to charity lah. Kita bagi kepada mana-mana badan kebajikan untuk kegunaan yang bersifat umum. Okey, insyaAllah. Jadi saya kira itu sahaja yang boleh dikongsikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz, satu last soalan. Ada saya Ustaz. Saya soalan. Boleh. Baik. Kalau katakan begini ya Ustaz ya. Kalau kata saham ya adalah saham pelanggan adalah semua kan. Dia ni trade, ada yang syariah, ada yang tak patuh syariah. Kalau dicampurkan kedua-duanya, ianya melebihi daripada nisab. Okey. Tetapi kalau dipisahkan, ianya tak cukup nisab. Jadi adakah ianya wajib dibayar zakat? Okey. Benda yang tak patuh syariah, kita memang kena pisahkan. So bila kalau kita pisahkan, dia tak cukup nisab, maka tak kenalah zakat. Mudah saja. Kita takkan campurkan benda yang tak patuh syariah lah. Okey. Last ni soalan. Duit tak patuh syariah boleh tak bagi kenalan kegunaan perubatan kanser stage 3, 4? Kalau dia orang miskin, yes. Okay, kalau dia orang miskin, yes. Tapi kalau dia masih lagi ada pendapatan, walaupun ni saya tak galakkan lah untuk dibantu dengan perkara tersebut. Sebab kita nak bantu orang sakit ni, dia pertama sekali nak bantu orang sakit kena, okay, kalau orang bukan Islam, dia tak ada terkait dengan benda-benda yang berkaitan dengan keberkatan dan sebagainya. Tapi kita orang Islam, sanggup ke kita nak tolong kawan kita dengan duit yang syubhah ataupun tak patut syariah ataupun tak berkat? Macam itulah. Kalau nak ganti, contohlah ya, kita punya jantung dulu-dulu ni, nikih dulu, kita nak ganti dengan salah satu daripada organ khinzir. Itu pun kita rasa macam takkanlah tak ada, kan? Dia sama lah juga. Kan ada ubat-ubat dulu yang ada, masih lagi ada enzim khinzir dan sebagainya, yang pada waktu itu tak ada pilihan. Sekarang sudah ada pilihan. Ubat-ubat jantung terutamanya dululah, kita bincang zaman dulu, itu pun ramai orang tolak, ramai orang tak setuju. Walaupun itu darurat tu, ke tengah hidup tu, darurat, guna ubat tu boleh. Tapi macam mana kita nak bantu kawan kita dengan duit yang tak bersih? Itu saya rasa bukan membantu tu, kan? So kalau kita nak bantu betul-betul, bantulah daripada duit yang soleh, bersih, insyaAllah. Baki terakhir, ni satu last. Baki terakhir akaun CDS kena cukup nisab. Baki terakhir akaun CDS campur saham.
Kalau akaun CDS tu sahaja tak cukup tak cukup disah, tak apa. Katakanlah dia ada baki takhir dekat akaun CDS 5,000, tapi saham dia ada 30,000 worth of money lah, worth of RM. So jadi 35,000. So dia kena campur. Allahuakbar. Okay, thank you Haji. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz yang bersama-sama kami selama 1.5 jam di sini. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak input-input yang kita dapati mengenai zakat dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada semua penonton yang berada di dalam sesi ini. Dan insyaAllah kita akan ada masa dia akan datang, kita akan buat lagi program-program seperti ini. Banyak soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Dan juga kita akhiri sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri nabi insana nabi khusna dina anu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Dan tuan-tuan dan puan, selamat berpuasa menyambut bulan Ramadan yang mubarak ini insya-Allah, dan kita berjumpa lagi. Ya, terima kasih lagi sekali kepada Ustaz Husni dan juga Pusat Pungutan Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.